أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita mendalami halaman 274 dalam erti kata kita mendalami surah An-Nahl, surah Lebah, dan pada hari ini kita akan melihat kepada perkataan An-Nahl itu muncul pada halaman ini yang kita akan baca bersama Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Masya-Allah, hari ini madu sah. Oh, kita akan cerita pasal lebah dan madu Jangan tersilap kefahaman, dan insya-Allah kita akan melihat apakah pelajaran daripada mengapa dinamakan An-Nahl di dalam surah ini. Surah yang ke-16 halaman 274. Mari sama-sama kita mulakan majlis kita dengan doa kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada dada kami insya-Allah. Hari ini kita akan melihat kepada ayat 65 hingga 72. Apakah ringkasannya? Kita saksikan. Pada ayat 65 hingga 69, Allah menunjukkan bukti dan petunjuk kuasa ilahi dan tauhid serta sejumlah manifestasi nikmat Tuhan kepada manusia. Beberapa nikmat yang Allah berikan penekanan untuk menguatkan akidah dan tauhid kita pada Allah. Diikuti pada ayat 70 hingga 72 beberapa keajaiban tentang perkembangan manusia yang menunjukkan betapa Allah ini amat berkuasa, yang tidak berkuasa, yang dipinjamkan sedikit kekuatan dan juga sedikit ilmu siapa, itulah manusia yang dijelaskan pada ayat 70 hingga 72. Mari sama-sama kita mulakan dengan bacaan ayat 65 hingga 69 bersama dipimpin Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran. Kita bertuah dan bersyukur pada hari ini Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita semua, takdirkan kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal. Hari ini muka surat ke-274. Mungkin sahabat-sahabat semua dah bersedia dengan pen dan kertas masing-masing untuk menyalin nota dan sebagainya, kerana hari ini saya sempat tanya Ustaz Fazrul, ayat apa Ustaz hari ini? Hari ini banyak ceritanya tentang sains, tentang kehidupan, rezeki, umur manusia. Sudah pasti ada perkara-perkara yang penting. Kehebatan Al-Quranul Karim sejak dulu lagi diturunkan, relevan sampai sekarang. Kerana kehebatannya manusia menjumpai rahsia-rahsia sampai hari ini, masya-Allah. Baik, teruskan share rancangan kita, tekan butang share di Facebook dan mudah-mudahan kita dapat sama-sama bermanfaat pada hari ini. Ayat 65 sama-sama kita baca sehingga 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatan liqaumin
يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat 65 hingga 69 sebentar tadi, menyambung kepada perkongsian kita. Ya, semalam kita sudah pun belajar daripada ayat yang ke-64. Allah menyatakan wama anzalna alaikal kitab. Tidaklah kami menurunkan al-kitab ini, al-Quran ini, wahyu ini kecuali untuk menerangkan kepada mereka yang bertelingkah, ya, tentang ketauhidan, tentang keimanan kepada hari akhirat dan juga pertelingkahan dalam kehidupan harian padanya, ya, hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun, iaitu ia menjadi hidayah dan juga menjadi rahmat daripada Allah kepada kaum yang ingin beriman, yang ingin berusaha untuk mempercayai menjadi orang yang beriman. Maka hari ini kita menyambung kepada ayat yang ke-65. Allah menurunkan daripada langit air, dengannya dihidupkan arda ba'da mautiha, ya, tanah yang kontang yang mati itu dihidupkan oleh apa? Oleh air. Kalau kita tengok pada sejarah, ya, kita tengok kepada satu kawasan yang mungkin padang pasir, tetapi bila Allah letakkan hujan, ada kawasan-kawasan yang akhirnya tumbuh-tumbuhan. Dan inna fi dzalika laayatan liqaumin yasmaun, ini adalah satu ayat, satu kebesaran liqaumi yasmaun. Menarik ustaz, ya, di hujung itu liqaumi yasmaun, ya, bukan liqaumi yu'minun tapi liqaumi yasmaun, bukan yubsirun pun sama, ya. Jadi kalau kita perasan mengapa diletakkan perkataan yasmaun di hujung itu, satu, sebenarnya kita melihat orang yang ada pendengaran, ya, pendengaran, dia akan dengar kisah-kisah orang terdahulu, kisah-kisah tempat yang tidak subur tetapi akhirnya subur, seperti contohnya Sabak, Ustaz, ya. Sabak adalah kawasan yang subur tapi lepas tu jadi tidak subur dan kemudian dia boleh jadi subur kembali dengan diturunkan hujan. Itu adalah kalau kita dengar sejarah. Tetapi kalau kita dengar wahyu, apa yang jadi ialah kalau hati kita ini kontang. Ini cara berfikir yang dibawakan dalam al-Quran, perkara fizikal dikaitkan dengan spiritual, Ustaz. Maksudnya bila mendengar itu, dengar Quran,
daripada hati yang kontang, hati yang sibuk, tak bila-bila pun sibuk saja berselirat hidup kita, tetapi bila datang al-Quran, dia menghidupkan susunan hidup kita ini teratur, kita jadi lebih tenang dalam kehidupan kita. Malah lebih daripada itu, kalau kita mendengar perkara sam'iyat, perkara-perkara yang kita tak nampak, kita akan percaya tentang kita ini akan dibangkitkan di akhirat nanti. Kalau kita tidak mendengar perkara sam'iyat, ya, perkara yang kita dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mungkin mempersoalkan tentang kewujudan hari akhirat, tidak beriman dan tidak membuat persediaan kepada hari akhirat itu sendiri. Jadi dengan kita melihat kepada bumi kontang dan akhirnya tumbuh pokok, kita beli tanah kemudian tumbuh pokok, sebenarnya di sebalik itu kita akan menjadi orang yang amat mendengar. Yasma'un, mendengar apa? Mendengar sejarah, mendengar wahyu dan mendengar kepada perkara-perkara sam'iyat yang membawa kita kepada kejayaan. Baik, selepas itu Allah membawakan kepada kita pada ayat 66, dan sesungguhnya pada haiwan ternakan ada ibrah. Haiwan ternakan, macam mana haiwan ternakan tersebut? Kalau kita lihat, ada kuda, ada anak ayam, apa lagi? Kita ada lagi, itu ayam besar, ada kambing, ibu ayam. ada ibu ayam, ada unta, ada kuda, binatang ternakan ini, ya. Yang ini apa? Lembu, ya. Padanya ada ibrah. Ada pelajaran yang kita boleh ambil, ya. Allah menyatakan nusqikum, kami memberi kamu minuman, mimma fi butunihi, daripada perutnya, di antara farstin wadamin, ya, di antara najis dan juga darah, ada labanan khalisan. Kalau kita belajar prosesnya itu. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, perkataan ibrah ni apa sebenarnya? Sebenarnya ibrah ni ustaz, ya, pelajaran yang menyebabkan sampai kita keluar air mata. Kita terasa sangat. Kita bayangkanlah ustaz, ya, ketika di tengah padang pasir, kalau kita kat rumah ada banyak air tu, kita mungkin tak berapa kisah sangat. Di tengah padang pasir, seorang pak Arab, dia tak ada air ustaz. Tak ada air. Tiba-tiba ada je binatang ternakannya, lembu contohnya. Apa yang berlaku? Bukannya tusqikum. Kat sini perkataannya nusqikum, nun, bukannya ta, ya. Maksudnya apa? Maksudnya siapa yang memberi mereka air di tengah-tengah padang pasir yang tak ada air ini, nusqikum, yang memberi air minuman, ya, daripada perut binatang tersebut, sebenarnya adalah Allah, ya. Nusqikum, maksudnya Allah memang beritahu, Allah lah yang datangkan, Allah yang beri izin agar akhirnya dapat diperah air susu dan dapat diminum, labanan khalisan sa'iwal lisyaribin, iaitu mudah untuk diteguk ataupun diminum, bukan yang pahit, bukannya. Kalau kita tengok ustaz, ya, ustaz suka minum air apa kalau dekat restoran? Kalau pergi restoran, kedai, pesan air teh tarik ke, Milo ke, ataupun air apa? Ya, air buah pun suka. Air buah. Okey, kalau yang ada kaitan dengan susu? Susu juga suka. Macam kalau dapat minum air teh tapi guna susu yang fresh lagi. Yang itu ustaz, ya. Kalaulah orang tahu bahawa susu itu asalnya dia bercampur dengan air kencing, dia bercampur dengan darah, ya, dia najis, dalam darah, najis mana? Dengan najis, dengan kuman-kuman apa semua ada dalam lembu. Kalau orang letaklah, okey, darah, kuman, air kencing, lembu letak dalam cawan, rasanya orang tak pesan ustaz. Tak pesan. Tetapi subhanallah, ya, itu sebabnya bila Allah cakap fi butunihi, pada perutnya, mim baini farthin wadamin. Kalau tuan-tuan belajar sains, kalau belajar tentang biologi itu, bagaimana dalam salur darah lembu itu dalam itulah susu. Kalau kita sembelih dia, kita akan nampak farthin, nampak najis, dan nampak darah. Tak nampak susu. Tak nampak susu. Tak ada pula putih dia dalam lembu, tak ada. Betul. Ya, setakat ni ustaz selalu korban kan. Ustaz sembelih tu ada tak nampak pum keluar darah putih. Ajaib, tak pernah. Tak pernah. Maksudnya susu itu adalah sebagai satu dari perkara yang Allah suruh kita ambil pelajaran. Ambil pelajaran. Maksudnya dalam kotoran yang ada itu keluar sesuatu yang khalis, sesuatu yang bersih. Kalau kita ini berada dalam kotoran maksiat, dosa, keadaan macam-macam, ujian yang ada ini, kita masih lagi, Allah kata, boleh keluar daripada seorang manusia ini, daripada lembu ada susu yang bersih, daripada manusia yang
bertungkus lumus ya sampai lesu dalam hidupnya, penat bekerja, beribadah sebagainya, akan keluar amalan yang ikhlas, yang khalis hanya kepada Allah. Itulah yang akan, kalau katakan susu itu menyebabkan tekak kita rasa saira, ya, rasa lega. Kalau kita ada amalan yang ikhlas dalam hidup kita ini tuan-tuan, kita buat mengajar anak kita dengan ikhlas kerana Allah, kita buat sesuatu kerana Allah, ya, dengan itu apa jadi, orang pun rasa tenang Ustaz, ya. Saira, dia akan jadi sejahtera dengan kewujudan kita yang beramal dengan khalis. Sebagaimana kita dapat susu yang khalis itu, susu yang bersih, menyegarkan, sedap kita minum pada hari ini insya-Allah. Baik, selepas itu Allah membawakan pada ayat 67 tentang buah. Tentang buah. Wa min thamaratin nakhil. Buahnya apa? Dari kalangan buah kurma, anggur. Daripadanya ada dua fungsi, sakaran dan juga warizqan hasana. Sakaran ini satu maksudnya mabuk Ustaz, ya. Tapi yang keduanya sakar ini juga ada kaitan dengan manis. Jadi anggur ini dia boleh jadi amat manis, ya, kurma ke, tapi ia boleh diperam menjadi arak. Ini buah-buahan ini. Dia boleh menjadi rizqan hasana, ya, kita boleh buat biskut daripada buah delima, ya. Kita boleh buat biskut daripada makmul daripada kurma, ya. Itu rizqan hasana, halal. Tetapi dalam masa yang sama buah-buahan ini boleh jadi sakaran, perkara yang memabukkan. Jadi kita kena pilih. Kalau kita pilih salah ataupun kita ambil gula terlebih, sakar juga, maka kesannya apa? Memberi kesan kepada akal kita. Di hujung itu Allah cakap inna fi dzalika laayatan liqaumi yaqilun. Ini adalah pelajaran tentang susu tadi dan juga tentang buah-buahan ini bagi orang yang menggunakan akal. Ada akal waras, dia akan tengok, oh, ini adalah kebesaran Allah. Tanah sama, ya, airnya sama, mataharinya sama, buahnya berbeza Ustaz. Daripada buah yang pokok yang sama pun ada yang besar, kecil, masam, manis, apa sebagainya. Ini adalah bagi orang yang boleh fikirlah, fikir menggunakan akal waras, tak perlu fikir mendalam pun. Dia sudah dapat kebesaran melihat ini tidak mungkin dicipta oleh manusia. Subhanallah. Kerana memang manusia tidak boleh menghasilkan susu Ustaz. Ya. Bila Allah beri ini, ada sesuatu mesej yang Allah sedang sampaikan yang kita nak baca satu lagi, yang ini perlukan deep thinking, pemikiran mendalam sikit pasal madu. Maksudnya nak minta ustaz bacalah ayat pasal pasal lebah ini dulu, ayat 68 sekali lagi, silakan. Masya-Allah. Bila terdengar tadabbur Ustaz Fasadi, kita nampak kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, kedilnya kita, bagaimana boleh susu berada dalam saluran darah, macam mana saluran yang terlalu banyak dalam badan manusia dan binatang itu Allah atur sistem itu. Subhanallah. Maknanya kalau Allah nak bagi terpeleok sikit pun tak boleh buat apa dah kita, kan Ustaz? Masya-Allah. Baiklah, kita baca ayat ini, mudah-mudahan kita mengagungi kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 68 pasal An-Nahl, pasal lebah, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi ayat 68. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang rumahnya di gunung ganang, di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibina tinggi oleh manusia. Inilah ilham yang diberikan oleh Allah SWT, perkataannya auha, ya, yang diberikan oleh Allah kepada lebah. Lebah ini lepas dah cari buat rumah, dia pergi cari
dia pergi cari bunga-bunga, dia ada bunga pahit, ada bunga manis, ada bunga macam-macam lah ustaz, termasuk bunga yang buat dadah tu pun dia pergi juga. Ya, itulah lebah, ya, dia pergi ke mana-mana. Tapi sebelum dia pergi itu dia dah bina rumah dahulu. Ada 3 tempat, daripada gunung, daripada syajar, pohon-pohon, dan juga daripada ya'rishun, tempat yang tinggi. Itu sebabnya bangunan tinggi ustaz ya, pencawang tinggi-tinggi, menara masjid tinggi-tinggi, biasanya ke atas mesti ada lebah. Pasal memang tempatnya kat situ. Dia tak pergi tempat rendah, dia pergi tempat yang tinggi selain daripada jibal. Kalau kita tengok dalam sejarah, ada kaum Samud yang kemahirannya apa ustaz? Buat rumah daripada jibal. Jadi sebenarnya bila dia rasa dia dapat buat rumah daripada jibal, sebenarnya kalau tengok lebah, lebah diberikan ilham oleh Allah. Ilham untuk kaum Samud itu juga daripada Allah SWT. Perkataan yang sama, al-jibal. Jadi dalam hidup kita ni, bila kita dapat menghasilkan suatu perkara yang hebat, sebenarnya jangan kita rasa bahawa itu ilham saya, tetapi ilham itu datang daripada Allah yang menyebabkan kita boleh berjaya. Jadi lepas dah bina rumah, mereka pergilah, ya, kuli, ya, makanlah daripada macam-macam jenis buah-buahan tadi tu, manis, masam, apa sebagainya, tapi hasilnya itu yang pahit, yang dadah apa semua tu, sebab ustaz ni buah-buahan yang berasaskan dadah tak menyebabkan kita mabuk pula lepas tu. Malah terhasilnya madu menjadi syifa linnas, iaitu ubat kepada seluruh manusia. Allah menggunakan perkataan syifa, bukannya asy-syifa. Mengapa? Nanti kita bincangkan pada selepas rehat nanti. Cuma kita lihat dahulu misalnya kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Iaitu perkataan kita ialah, kita saksikan, abara, mentafsir ataupun mengambil pelajaran sehingga kita kagum kepada kehebatan Allah, tergenang air mata kita. 9 kali disebut di dalam Al-Quran, dan salah satunya setiap kali kita tengok ayam di atas pinggan kita, kita melihat ada kambing gulik ke ayam panggang ustaz ya. Sebenarnya ada ibrah yang besar bagi orang-orang yang yaqilun, yang berakal, ya, tak payah fikir terlampau tinggi sangat pun. Ia sudah pun sepatutnya memberi pelajaran, terutama apabila kita dalam kepayahan. Allah masih lagi memberi kemudahan ustaz ya. Zaman sekarang masih lagi Allah izinkan. Allah tak menyebabkan COVID kena dekat lembu kita, masya-Allah, ataupun kena dekat kambing. Kalau tidak, habis kita. Tak ada susu untuk anak-anak kecil kita, tidak ada kambing ataupun ayam, nasi ayam kita pada hari ini, ya, kerana kena COVID. Allah pelihara, dan kita doa Allah terus pelihara kita, mengambil ibrah daripada wahyu. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Insya-Allah. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا dan kami turunkan Al-Quran sebagai penawar syifa dan juga sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua para penonton yang terus setia My Quran Time, baca faham amal. Al-Quran adalah syifa, penawar. Dan dalam Al-Quran juga diceritakan bagaimana dah lama Al-Quran 1400 tahun lebih Al-Quran menceritakan bagaimana tentang lebah dan madu itu sebagai lebah, sebagai syifa, sebagai penawar kepada manusia. Al-Quran dan juga madu ataupun itu menjadi penawar bagi manusia, sehingga hari ini manusia menggali dan membuktikan kebenaran Al-Quran. Allahu akbar, Allahu akbar.
Terima kasih kepada semua. Baik, kita nak belajar sikit tajuk hari ini. Masih lagi ulang kaji berkenaan dengan mad lazim. Mad lazim kalimi musaqqal. Kenapa semalam mad lazim kalimi musaqqal dah Ustaz? Hari ini musaqqal lagi. Kerana untuk mad lazim kalimi merujuk kepada kalimah dalam Al-Quran. Dalam Quran terlalu banyak mad lazim kalim musaqqal. Yang mukhaffaf lawan pada musaqqal, yang mukhaffaf itu hanya ada satu perkataan sahaja dalam Quran pada dua tempat. Maknanya dua perkataan pada perkataan yang sama. Adapun musaqqal begitu banyak. Kita ambil 3 contoh saja hari ini. Pertama, inna syarrad dawabbi 'indallah. Alif mad, di atas tu ada huruf mad, atau atas alif ada tanda mad berjumpa dengan sukun ataupun mati yang asli. Yang mana kalau nak mudahnya nak faham musaqqal tu macam mana, bertemu dengan huruf yang musyaddad, bertemu dengan huruf yang bertasydid. Sebab kita kena ingat huruf yang bertasydid itu adalah ibarat kepada dua huruf. Ba itu dua huruf, satu mati, yang kedua berbaris. Maka yang mati itu dimasukkan ke dalam yang berbaris, maka ditulis dan meresam tu satu huruf saja, ba yang bertasydid. Tahulah kita musaqqal, dia bersabdu. Kemudian contoh kedua, wala tattabi'anni sabil. Di sini bukan sekadar 6 harakat, bahkan kebetulan masuk dalam nun pula. Nun bila bersabdu kaedah biasa kita kena panjangkan sikit gunnahnya dengan kadar 2 harakat. Juga pada yang terakhir, qul afa ghairallahi ta'murunni ru tu dipanjang sebanyak 6 harakat, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Tak boleh baca qul afa ghairallahi ta'murunni, tak boleh main 2, 3, 4 harakat je. Kita kena baca sebanyak 6 harakat. Sebagaimana itulah kita mengambil Al-Quran ini bertalaqin dengan guru-guru kita sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi yang berkongsi tadi tentang mad lazim kalimi musaqqal ya. Dan muhaffaf itu mungkin sikit je Ustaz ya. Yang ringan, yang musaqqal ni yang berat ya, panjang dia punya bacaan itu kan. 6 harakat dan bersabdu. Dan bersabdu ya. Jadi itu perlukan kepada ilmu lah Ustaz ya. Kalau tidak nanti kita baca 2 harakat ya, ataupun ada yang tak tahu kena sabdu tu kena bunyi macam mana nak bunyinya kan, ataupun tak muru ni je, tak ada sabdunya tadi kan. Okay, jadi ini panduan untuk kita bersama, dan kita ingin menyambung kepada halaman 274. Sebentar tadi kita dah bercerita tentang An-Nahl ya, tentang lebah, di mana ada banyak bunga-bunga, buah-buahan yang mereka pergi dengan wahyu ataupun ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apakah yang berlaku? Dia fasluki, dia ada jalan yang tersendiri Ustaz ya. Dan jalan lebah ni dia bukan straight macam tu. Dia akan pusing gitu. Itu pun adalah daripada wahyu Allah. Maksudnya Allah yang ilhamkan jalan itu. Lebah mengikut jalan wahyu. Dan kesannya apa? Yakhruju min butuniha, daripada perutnya itu keluar syarabun mukhtalif, iaitu cecair ataupun madu yang pelbagai warna. Tak sama madu daripada tanah Arab dengan daripada Malaysia contohnya. Daripada dalam dalam hutan tak sama yang sampai ke dalam yang datang daripada negeri ataupun negara yang berbeza ya. Maka itu adalah pelajaran yang kita dapat, di mana Allah yang memberikan ilham itu, ikut jalan ilham atau jalan wahyu itu, maka hasilnya itu memberi syarabun mukhtalif ya, warnanya berbeza, dan juga ia menjadi ubat, syifaul linnas. Dan tidak ada istilah alif lam asy-syifa di sini. Menurut pendapat daripada Ibnu Kathir, dia menyatakan di kalangan ahli ilmu doktor Nabawi ya, doktor-doktor yang mengamalkan tibun Nabawi, dia menyatakan tidak ada alif lam dekat situ, menunjukkan bahawa madu ini bukanlah untuk semua penyakit Ustaz ya. Bukan untuk semua penyakit.
penyakit tertentu yang dikaji oleh para doktor. Terutama kalau madu ini dikata panas, jadi sesuai untuk penyakit yang sejuk. Nanti kita akan tengok selepas ini ada penyakit yang tidak dapat diubati oleh madu. Itu yang kita akan baca daripada ayat nombor 70 sebentar nanti. Tapi di hujung ayat 69 itu ada satu perkataan yatafakkarun, berbeza dengan yaqilun pada ayat 67. Yaqilun ini kita ada akal yang waras, kita boleh fikir. Ada susu, ada an'am, ada binatang ternakan, ada pelajaran daripada perkara tersebut. Pelajaran daripada an'am maksudnya, maksudnya kalau katakan lembu ke ataupun kuda ke ataupun kambing, dia bila dia dah bermanfaat, satu bagi manfaat, kalau dah habis petang tu dia balik ke kandang tuan dia. Ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya dia ikutlah. Macam itulah. Nampak tu kan? Patah balik, cantik kan? Ini adalah jamal kan? Amat cantik. Dia makan kemudian patah balik ke rumah tuannya. Jadi pelajarannya apa? Kalau dia boleh balik ke rumah tuannya, ya, maka ikut peraturan. Bagi manusia kalau tak ikut peraturan, balik ke kandang ni balik, ke rumah ni balik, ke rumah Allah pada waktu ditentukan, memang segan betul dengan kambing golek yang kita makan. Dia begitu cara kita melihat pelajaran ibrah daripada Al-An'am itu sendiri. Belum lagi kita detail pergi pada pakar doktor veterina akan dapat menerangkan An'am ni biri-biri psikologi ataupun dia punya perangainya berbeza dengan unta. Itu sebabnya kalau unta Ustaz ya, ataupun lembu boleh dia kita pukul pakai kayu kan, walaupun tak digalakkan. Tetapi kalau buat pada biri-biri macam tu, dia memang cepat sakit, lepas tu dia merajuk dan akhirnya dia boleh mati, meninggal. Ya, itu perkara yang saya pernah dapat perkongsian daripada doktor veterina. Tuan-tuan yang pakar nanti boleh berkongsi lagi insya-Allah. Jadi kalau bab lebah yatafakkarun, kena detail sedikit, kita kena deep thinking, berfikir secara mendalam pasal kita tak nampak. Malah pelajaran daripada An-Nahl ini, awal dulu kita sudah berbincang pada awal surah An-Nahl, orang dapat manfaat daripada madu ya, daripada lebah, tetapi orang tak kisah pun pasal lebah tersebut. Jangan sampai kita hanya ambil manfaat daripada bumi langit Tuhan tapi tak kisah pun untuk mengambil tahu siapakah pencipta langit dan juga bumi Tuhan yang kita nikmati sekarang ini. Jadi sebabnya Allah sambung lagi rezeki demi rezeki yang Allah beri pada ayat 70, 71, 72. Kita baca bersama. Silakan Ustaz. Baik, masya-Allah. Ini pasal rezeki pula Ustaz. Rezeki. Baik, rezeki ni kita kena tanamkan betul-betul akidah kita, rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita baca dulu, menguatkan hati kita semua, kita cerahkan lagi dengan makna-makna dan juga yang tersirat dan juga yang tersurat insya-Allah. Ayat 70 hingga 72. Jom sama-sama kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhalil umri likay la ya'lama ba'da ilmin shay'an innallaha alimun qadir. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq fama alladhina fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa. أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة
ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Begitulah bacaan 3 ayat daripada ayat yang ke-70, ayat yang ke-71 dan 72. Sebentar tadi kita sudah pun melihat kepada bukti kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala pada binatang dan juga serangga makhluk Allah bernama lebah. Maka pada kali ini Allah suruh kita tengok pula kepada diri kita sendiri, ya, dan Allah menciptakan kamu kemudian mematikanmu, di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia tua, arzalil umur, likaila ya'lama ba'da 'ilm, iaitu menyebabkan sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Itu baby, ya, kita kecil dahulu, kemudian membesar, kita jadi dewasa, ya, dan kemudian apakah yang berlaku selepas kita dah jadi dewasa tersebut? Kita menjadi seorang yang berumur, ya, dan akhirnya menjadi seorang tua, Ustaz, ya. Dan kalau dah sampai pada umur 75 tahun, kata Saidina Ali, apakah yang berlaku kepada kita? Mencapai arzalil umur, ya, iaitu umur yang dikelar sebagai lemah. Bila 76, bila 80, 90, 100 secara purata, ya. Ada juga yang umur sampai 90 lebih tapi masih kuat lagi, Ustaz, ya. Tetapi secara puratanya Allah kata arzalil umur likaila la ya'lamu ya'lama ba'da 'ilm, iaitu dia makin lama kita ingat, tidak tahu sesuatu perkara. Innallaha alimun qadir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Allah Maha berkuasa. Apakah pelajaran kita ambil daripada ayat ini? Ini adalah tentang perkembangan manusia. Allah yang menciptakan perkara ini, Allah yang mematikan ataupun yang memberikan rezeki yang namanya umur. Ada orang rezeki umurnya 20 tahun. Hidup kemudian dipanggil oleh Allah. Ada umurnya ustaznya 37 tahun dipanggil Allah. Ada umur 60 tahun dipanggil Allah. Itu adalah rezeki, dan bila kita tengok rezeki ini, bila dah sampai umur yang 75 tadi tu, dia akan mula lemah, dia akan mula tak ingat. Secara adatnya macam tu semua, Ustaz. Begitu. Jadi antara penyakit yang tidak dapat diubat oleh madu sebentar tadi ialah penyakit tua. Yang kedua, penyakit nyanyuk, tak boleh makan madu macam mana pun, nyanyuk tetap nyanyuk juga, ya. Sebabnya salah satu daripada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya baca daripada tafsir ini, iaitu antaranya Allahumma, ya, iaitu a'udzubika minal bukhli wal kasal wal harami wal arzalil umur wa adzabil qabr wa fitnatil dajjal wa fitnatil mahya wal mamat, iaitu aku berlindung ya Allah daripada bakhil dan malas, tua dan seburuk-buruk umur, arzalil umur tadi, siksaan kubur, fitnah dajjal, fitnah kehidupan dan fitnah mati. Ini doa yang diajarkan Nabi, kerana bercakap tentang arzalil umur ini, Ustaz, itu yang kena pakai pampers balik, diapers balik. Kemudian apa lagi? Dulu kan kalau waktu kecil-kecil dia akan jadi macam budak kecil kan. Betul. Dulu bila kita cakap jangan main contohnya, ataupun jangan main pisau. Bila dah sampai umur nyanyuk itu, main pisau balik. Dia main pisau balik. Kata apa? Nama kamu siapa? Kan. Ni siapa ni? Dia akan jadi begitu. Dan kita doa, Allah janganlah jadikan kita begitu, Ustaz, ya. Allah betul. Panggil dulu lebih awal ataupun elakkan. Betul. Daripada menjadi orang yang arzalil umur. Tak ada ubat. Ya, kalau ada yang kata boleh ubat dengan madu ke ataupun ubat tertentu, tidak ada. Ya, ini adalah salah satu daripada bukti kehebatan Allah boleh kembalikan kita semula kepada asal kita. Kemudian disambung pada ayat 71, apakah rezeki seterusnya? Allah mengurniakan kepada sebahagian daripada kita rezeki yang banyak, ya, banyak kereta, banyak duit dan sebagainya. Maka apakah cabarannya? Fa ammal ladzina fuddilu bi raddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa, iaitu di kalangan mereka tidaklah orang yang dilebihkan akan memberi, ya, menafkahkan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka bersama-sama merasakan rezeki itu. Inilah seruan Allah kepada orang yang ada rezeki lebih, kena bagi pada orang yang kurang. Ini perkaranya. Tetapi ada orang yang dia akan yajhadun, maksudnya dia akan engkar perkara tersebut. Dia kalau dah ada duit lebih tu, dia simpan seorang lah. Dia tidak mahu infak kepada orang lain. Ataupun dia kalau boleh nak kaut, dia susah nak beri kepada orang lain lebih banyak lagi. Mindset ini kita kena ubah. Kerana apa? Kerana Allah yang memberi rezeki tersebut,
ya, Allah yang memberi rezeki tersebut, bukannya kita yang mempunyai secara mutlak. Dan apakah rezeki seterusnya? Ayat 72 kita nak baca bersama sekali lagi bersama Ustaz Tirmizi. Masya-Allah. Subhanallah. Ayat 72 kita baca sekali lagi bagaimana juga antara bukti-bukti kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala yang Al-Quran cerita kepada kita dah sekian lama, tapi pada hari ini kita melihat, bila baca saja pada hari ini kita melihat perkara itu realiti berlaku dan begitu detail. Apa Ustaz Fah sebut tadi, Quran menceritakan begitu detail bagaimana perjalanan manusia daripada kecil sampai ke besar. Dan kita baca dalam surah apa tu, illal ladzina amanu wa amilus apa namanya, diciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian, ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safil, kemudian dikembalikan manusia. Subhanallah. Baik, kita baca satu ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat tayyibat أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. صدق الله العظيم. Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami isteri daripada jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu daripada pasanganmu serta memberimu rezeki daripada yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu Wa Taala? Allah membawakan rezeki kita yang seterusnya daripada diri kita, pasangan kita, ada pasangan, anak dan juga cucu cicit, Ustaz ya. Wa hafadatan, dan juga direzekikan daripada kita kepada kita, iaitu perkara yang baik-baik. Ini adalah semua rezeki. Kita dapat berkeluarga, dapat makan elok-elok, walaupun mungkinlah berbeza dari rumah ke rumah, tetapi kita berada lockdown duduk kat rumah, Ustaz ya, dapat jumpa dengan anak, itu adalah rezeki. Ya. Dan kalau katakan ada yang kata, oh saya belum lagi ada anak, maka itu adalah suatu perkara, kita ada rezeki tayyibat, diberikan rezeki dari segi makanan ataupun sumber yang halal, itu juga adalah rezeki. Ya. Dan kalau ada yang kata, oh saya ni masih lagi single, belum lagi berjumpa pasangan, kalau ada makanan, itu adalah rezeki. Hanya tunggu pada masa yang tertentu sahaja Allah boleh kurniakan. Tetapi ada orang yang bila dapat segala-galanya, dia beriman pada perkara yang batil, Ustaz. Dia tahu bahawa ini semua datang daripada Allah, ya. Dia dapat binatang ternakan daripada Allah, madu ataupun lebah daripada Allah. Madu ini bukan sekadar hasil daripada lebah, malah lebah menerbangkan debunga untuk hasilnya buah-buahan, durian, mangga, laici dan macam-macam. Itu semuanya datang daripada Allah yang sama. Tetapi ada orang yang beriman kepada perkara batil dan juga mengkufuri kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang Allah ingatkan agar kita jangan jadi orang yang kufur, tetapi menjadi orang yang amat bersyukur. Kuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menghargai semua perkara ini agar jangan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, resolusi bagi program halaman 274 ini, kita perhatikan, kita kaji sains dan manfaat lebah untuk kita dapat sama-sama menghargai bahawa ia adalah anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang kedua, kita membuat persediaan hari tua kerana persediaan yang terbaik adalah amal yang terbaik, agar kita tidak menjadi orang yang lemah, tidak ingat, dan kita pada waktu itu sudah terlambat daripada berbuat amal kebajikan. Yang ketiga, kita menghargai rezeki keluarga dan kehidupan dengan memperjuangkan iman. Kita berada di rumah sekarang, ajak baca Quran, solat, kerana ini adalah rezeki. Jangan dikufuri, jangan kita isikan dengan perkara-perkara yang jauh
daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa Allah pimpin kita menghargai semua rezeki yang ada. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran sebagai penawar hati-hati kami ya Allah. Jadikanlah Al-Quran sebagai sumber kekuatan kami untuk kami terus berjuang ya Allah. Jadikanlah Al-Quran yang kami baca ini sebagai peneman kami di saat kami senang, di saat kami susah ya Allah, di saat kami suka, di saat kami sedih ya Allah, di saat kami diuji ya Allah. Jadikanlah Al-Quran kekuatan kami ya Allah. Panjangkanlah umur kami ya Allah, berkatkanlah umur kami ini ya Allah. Habiskanlah masa kami ini dengan banyak membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran dan beramal diisikan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu ya Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada tua yang menyanyuk ya Allah. Jauhkanlah pada kami daripada sifat tua yang nyanyuk ya Allah. Perbanyakkanlah kekuatan kepada kami untuk kami lakukan amal soleh. Kurniakanlah kepada kami ketenangan dalam keluarga kami dan kumpulkanlah kami semua dalam syurga-Mu ya Allah sebagaimana kami berkumpul di dunia ini ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah mengabulkan doa kita Ustaz ya, agar kita dikumpulkan ya bersama dengan ahli keluarga kita dengan iman di atas muka bumi ini sampailah ke akhirat nanti. Dan inilah yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu manifestasi kita bersyukur rezeki yang ada bukan kita kumpul seorang, tetapi ianya diinfakkan untuk perjuangan fi sabilillah. Moga-moga sumbangan tuan-tuan itu dapat dimanfaatkan oleh ramai orang dengan mengenal kembali kepada wahyu ilahi seperti mana lebah mendapat wahyu ilham daripada Tuhan yang mengajar kita pada hari ini. Jadi kita bertemu lagi pada hari ini, pada malam nanti dan hari esok insya-Allah pagi besok. Jangan lupa tuan-tuan jaga kesihatan, jaga vaksin tuan-tuan yang sudah pun mendaftar, ada appointment, sila dapatkan. Moga-moga ini adalah tanda usaha kita menjaga, mohon betul-betul pada Allah kita diselamatkan. Dan sama-sama kita berjumpa lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Masya-Allah.